Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi yang barakah dan mulia ini, insya-Allah kita akan menyambung lagi bacaan kitab Anak Kunci Syurga yang saya akan sambungkan daripada minggu lepas berkenaan dengan qada puasa. Pada minggu lepas kita bacakan berkenaan dengan qada dan fidyah puasa. Pada pagi ini saya akan sentuh berkenaan dengan qada dan kafarah puasa. Sebelum daripada tu, saya nak mengajak kita semua sama-sama kita baca dua doa. Saya nak ajak sidang penonton sekalian baca dua doa saja, tak banyak, pendek saja. Pendek dan sikit. Doa yang Nabi ajak supaya kita baca lepas mayang dan juga waktu pagi. Doa yang cukup mudah dan selalu kita duk baca. Yang mana hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, yang mana satu hari Nabi SAW pegang tangan Mu'adz ni. Hadis ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud daripada Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal, satu hari Nabi SAW dia pegang tangan Mu'adz ibn Jabal. Akhadha biyadihi, dia pegang tangan Mu'adz. Kemudian dia kata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku ini sayangkan engkau. Dua kali Nabi doa. Nabi bagi tahu dekat Mu'adz, aku sayangkan engkau ya Mu'adz. Kemudian Nabi kata, aku nak wasiatkan kamu, nak pesan kat kamu ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, aku nak pesan kepada kamu wahai Mu'adz, jangan duk tinggal lepas mayang baca doa ni. Setiap kali lepas daripada mayang, jangan duk tinggal baca doa ni. Nabi pesan ke Mu'adz ibn Jabal. Ini kita kena rajin baca lah doa ni. Doa supaya kita ni diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa ingatkan dia dan senantiasa kita ni bersyukur kepada Allah Taala. Dan juga kita ni senantiasa dipermudah, diperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Bacaan doa dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni jangan duk tinggal lah tuan-tuan bila lepas mayang. Sebab Nabi SAW pesan kepada Mu'adz bin Jabal, dia wasiat, dia pesan kepada Mu'adz bin Jabal supaya jangan tinggal doa ni lepas daripada mayang. Ni nak menunjukkan bahawasanya selepas daripada semayang bagi salam dan zikir dan doa cukup banyak lepas mayang. Setengah orang kata puak-puak ni bukan doa apa lepas mayang, dia pakai ada doa. Sedangkan
dia doa lebih banyak lagi. Cuma beza angkat tangan dengan tak angkat tangan saja. Kita jangan duk tengok orang tak angkat tangan, dia tak doa. Sedangkan doa lepas mayang dan dalam mayang ni banyak. Ni antara doa yang Nabi ajak yang cukup ringkas, cukup cantik. Yang Nabi SAW ajak kepada kita. Maksud dia, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk ingatkan kepada kamu, wa syukrika, dan bersyukur kepada kamu. Tolonglah aku ni supaya aku boleh bersyukur kepada kamu, ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki amal ibadatku. Tolong supaya aku dapat memperbaiki, memperelok dan mempercantikkan amal ibadatku. Saya baca sekali lagi, sekerat-kerat yang duk tengok siaran secara langsung ni boleh ikutlah pelan-pelan. Yang mungkin yang tak baca lagi, pagi tadi lepas mayang mungkin kita baca lah ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kita duduk di mana pun, hati kita senantiasa terikat kepada mengingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita duduk ke, kita berdiri ke, kita baring ke, kita berjalan ke, kita bekerja ke, kita duduk bawa kereta ke, duduk bawa motor ke, maka dalam keadaan itu kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan apa jua yang dia berada, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak itulah yang kita nak minta. Pasal hati kita ni rajin duk lalai, sentiasa berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami kepada agama kamu, kepada ketaatan kepada kamu. Thabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami di atas agama kamu. Hati yang senantiasa berbolak-balik, hati yang senantiasa ingat macam-macam, maka kita minta Allah Ta'ala tolong kita supaya senantiasa meletakkan hati kita ni dalam keadaan senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan senantiasa berfikir tentang kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang senantiasa berfikir, bertafakkur tentang kejadian-kejadian apa yang terdapat di langit dan di bumi. Orang yang senantiasa berzikir dengan hati dan lisannya. Zikir ni dengan hati dan lisan. Bukan kata kita duk lafaz di lisan saja. Kita zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nampak kan lisan kita duk bergerak sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lisan kita bergerak bersama dengan keluar sekali dengan lafaznya, berserta dengan hati kita sekali. Tu maksud kita berzikir. Berzikir sekali dengan lisan dan dengan hati. Ataupun berzikir melalui hati saja pun tak apa. Kalau kita tak mahu nak berlafaz. Tengah-tengah orang mungkin dia bisu, dia tak boleh nak bercakap. Dia zikir melalui hati dia. Sampai nak semayang pun mungkin ada orang semayang pun dia tak boleh nak melafazkan dengan lisan dia. Dia pakai hati dan isyarat-isyarat yang tertentu. Begitu juga kita bukan sekadar berzikir, kita kena berfikir. Bukan sekadar zikir, tapi fikir, tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Gunakan akal fikiran kita untuk berfikir tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit-langit dan di bumi. Berfikir tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senantiasa menyebut-nyebut tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfikir dengan menggunakan akal kita sehingga jatuhnya ke dalam hati kita.
Sampai tahap itu kita perlu berzikir dan berfikir. Berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berfikir tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berfikir wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Berfikir tentang kejadian-kejadian yang berada di langit-langit dan di bumi. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa syukrika. Minta Allah Ta'ala tolong kita supaya Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah daripada kita senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berfikir tentang kejadian-kejadian kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendatangkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membuktikan, dengan menunjukkan amal-amal zahir kita, dengan memperbaiki amal ibadat kita. Setelah kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara, lagu mana cara kita nak menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah tentulah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang kita tak minta pun. Udara yang Allah Taala bagi kepada kita, nikmat sihat, nikmat tubuh badan, nikmat pendengaran, nikmat mata, boleh tengok lagi, boleh duduk lagi. Kita duduk seronok, duduk sedap lagi ni pasal apa? Saya sendiri pun boleh duduk cakap lagi depan ni. Sebab apa? Sebab nikmat Allah Ta'ala bagi. Atas dasar kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh lagi bergerak ke sana ke sini, ada tempat tinggal. Dalam keadaan orang lah ni duduk di rumah masing-masing, dan kerajaan pun suruh kita duduk di rumah masing-masing ni. Saya kempen siap lah, dia bercakap duduk macam ni, saya kempen siap. Ni dia kata stay at home, duduk di rumah. Duduk di rumah masing-masing. Dalam suasana kerajaan suruh kita duduk di rumah ni, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasal kita ada lagi rumah. Tak kira lah rumah kita tu sama ada kita duduk di rumah mak ayah kita ke, ataupun duduk di rumah sewa ke, beli rumah bayar bulan-bulan ke, duduk dalam bilik ke, dia rumah tak ada, dia sewa bilik. Ada juga tempat tinggal, ada juga tempat berteduh. Ada orang yang tak payah beli rumah pun, dia pakai waris pusaka mak ayah dia tinggal rumah, pakai dia duduk rumah mak ayah dia, tak payah ada beli rumah dah, tak payah sewa rumah dah, janji dia duduk ada rumah ya. Tuan-tuan tengok ada saudara-saudara kita yang tak ada rumah, duduk di kemah-kemah pelarian, yang golongan-golongan gelandangan tak ada rumah. Ni dalam keadaan kerajaan suruh duduk di rumah, kita boleh bersyukur lagi. Ada rumah, walaupun rumah kita sempit, walaupun rumah kita di ujung kampung, ada rumah, walaupun duduk tumpang rumah adik-beradik ke, duduk di rumah mak ayah kita ke, walaupun sewa tak ada rumah sendiri lagi, tapi ada juga rumah boleh kita tumpang meneduh. Tapi ada orang yang tak ada rumah, tu pun kita duduk riuh lagi, orang suruh duduk rumah, tak boleh nak pergi mana ni. Kurang-kurang ada rumah, pasal ada orang yang tak ada rumah. Sampai tak ada rumah ni nak duduk mana ni, kerajaan suruh duduk rumah ni, yang tak ada rumah nak duduk mana? Sampai kerajaan kita kena ambil mereka bawa pergi ke tempat-tempat pusat-pusat penempatan sementara, pusat-pusat penempatan sementara. Kerajaan ambil mereka, kita tengok orang tak ada rumah, yang dinamakan sebagai golongan-golongan gelandangan. Sebab itu kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang duduk rumah, satu rumah flat sampai 12 orang. Sampai tak tahan lah kerajaan kita suruh duduk dalam rumah, kita duduk tengok kan. Mereka duduk dalam rumah, tak boleh nak duduk dalam rumah 12 orang. Satu rumah flat, 2 bilik saja. Tu tengok duduk bersidai kot luar tu, ramai-ramai anak bini, anak beranak duduk kot luar. Tak boleh nak duduk dalam rumah. Tu pun ada juga rumah, walaupun 12 orang, satu rumah 10 orang, satu rumah kecil. Ada juga golongan yang tak ada rumah langsung. Macam mana keadaan mereka, bagaimana hal keadaan mereka. Kita tak duduk, mungkin kita tak duduk tempat mereka. Ni yang boleh duduk tengok live ni sebab duduk rumah ni.
Ada tak golongan gelandangan tak ada rumah boleh duduk seronok, duduk sandang di bawah atas kursi malas lagi duduk tengok live macam kita ni. Macam saya sendiri pun duduk bercakap depan ni mungkin ada boleh seronok, ada rumah, boleh duduk di rumah lagi. Sebab itu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kena bersyukur. Ada orang yang kufur nikmat, tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setiap manusia, setiap hamba Allah, setiap makhluk, sama ada binatang ke, makhluk yang duduk di atas langit, yang duduk di atas bumi, manusia, semuanya telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan ni Allah Ta'ala tentukan rezeki kepada dia. Cepat ke lambat ke rezeki yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia akan sampai kepada dia. Sama ada cepat ataupun lambat, setiap rezeki yang Allah Ta'ala tentukan kepada setiap makhluk itu Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka. Semua orang Allah Ta'ala berikan ketentuan-ketentuan qada dan qadar yang berbeza-beza antara kita. Maka dengan sebab itu apa yang ada kepada kita, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW ajak doa ni, ajak dekat Mu'adz ibn Jabal, jangan duduk tinggal lepas mayang. Lepas tu kita ingatlah, sambil-sambil kita baca tu, minta ke Allah, tolonglah ya Allah, supaya kau tolong aku senantiasa ingat kepadamu dan senantiasa bersyukur kepada kamu, wa husni ibadatik, dan minta tolong ya Allah, bagi kekuatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nakkan amalan yang terbaik, nakkan amalan ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan ni nak menguji kamu. Siapakah dari kalangan kamu ahsanu amala, amalan yang paling baik, amalan yang cantik, amalan yang elok. Ahsanu amala, amalan yang bertetapan dengan agama kita, Quran dan Sunnah. Sebab itu bab ni pun Nabi SAW suruh minta ke Allah Ta'ala, wa husni ibadatik, minta tolong supaya memperbaiki amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi lah kita baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, tu sambil-sambil lah kita sambil mengaji kitab ni, sambil-sambil lah kita belajar doa-doa. Sebab tu saya rajin duk bagilah doa-doa yang ringkas-ringkas ni. Kita tahu orang kita ni nak doa tapi tak apa-apa nak baca, belajar sikit-sikit, belajar pelan-pelan. Boleh baca doa hak Nabi SAW ajak ni cukup baguslah, baca doa macam Nabi ajak. Satu lagi doa. Pagi-pagi ini sonok kita baca doa-doa lagu tu pagi-pagi ni. Baca Quran, baca zikir sebelum kita mengaji kitab ni. Tak apa, lagi saya akan baca juga kitab walaupun sikit. Saya tak apa, saya akan baca juga kitab. Saya harap apa yang semoga bermanfaat. Satu lagi doa Nabi ajak baca. Pagi-pagi ni kita baca doa waktu pagi. Ni khusus kita boleh baca doa waktu pagi. Doa ada dalam banyak kitab zikir. Dalam kitab Hisnul Muslim pun ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Minta ke Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, yang mana kita bila dapat ilmu tu kita nak amal, barulah dia jadi manfaat. Dan bila kita dapat ilmu tu, kita boleh berikan balik manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia memberikan manfaat kepada manusia. Bukan kadar kita duduk amal untuk diri kita.
Kita nak sesuatu ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu dalam bidang agama. Dan kita nak ilmu itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Supaya kita dapat amalkan ilmu itu. Ataupun ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu agama, ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu untuk menjaga kehidupan kita di dunia ini, ilmu-ilmu tentang maslahat kehidupan di dunia, ilmu-ilmu tentang kemahiran-kemahiran tertentu pun kita nak ilmu-ilmu itu semuanya bermanfaat. Tak kiralah ilmu apa pun, ilmu kedoktoran ke, ilmu engineering ke, wiring ke, ilmu kamera ke, ilmu buat video ke, semua ilmu-ilmu ni kita nak ilmu, semua ni ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Ilmu yang bermanfaat untuk agama kita. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nabi SAW ajak baca doa ni. Lepas subuh, waktu pagi baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, bagilah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba. Dan rezeki yang baik. Ni minta Allah Ta'ala ni. Sebab itu pagi-pagi ni kena bangkit awal. Jangan malah bangkit cari rezeki, cari makan atas dunia ni. Pagi-pagi dah Nabi SAW suruh minta rezeki yang luas. Rizqan tayyiba wasi'a. Rezeki yang luas, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Pagi-pagi ni bangun awal-awal pagi, minta doa kepada Allah Ta'ala, bermunajat, berzikir. Kemudian barulah kita mula keluar kerja, pergi cari kerja, cari makan, nak menanggung diri sendiri, nak memberi nafkah kepada diri sendiri dan juga orang yang berada di bawah tanggungan kita, seperti anak dan isteri itu semua orang yang berada di bawah tanggungan kita. Kita nak mencari rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ni doa minta kepada Allah Ta'ala, minta rezeki yang luas. Minta rezeki yang kaya. Kita duk rasa susah, ada orang yang susah. Dia rasa susah hidup ni. Kerja tak ada lah apa. Dia tanya balik dalam diri dia. Tanya balik dalam diri dia. Semayang kita elok tak? Sempurna tak semayang? Pernah tak minta ke Allah Ta'ala doa supaya minta rezeki yang luas? Pernah tak minta ke Allah Ta'ala? Minta dekat Allah Ta'ala dalam masa yang bersama usaha. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Letakkan tawakal dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak kepada Allah Taala pagi-pagi. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba, rizqan wasi'a, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang baik. Minta pagi-pagi ini. Sebab tu kita tanya balik kepada diri kita. Orang yang duk kata tak ada kerja, duit tak ada, nak makan tak cukup, pernah tak minta kepada Allah Taala rezeki yang luas seperti mana Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajak kepada kita baca. Ni dah macam mana nak boleh rezeki luas? Ni pukul 8, 9, 10 cerah dah, tak bangkit-bangkit lagi. Macam mana nak boleh rezeki? Nak kaya ni, nak rezeki banyak ni, kena berusaha sungguh-sungguh. Kena daripada pagi-pagi itu bangkit dah. Nabi SAW suruh kita doa. Nabi SAW suruh kita berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bangun awal-awal pagi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, amalan yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya amalan kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang kita lakukan, jangan kita buat amalan tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima, sia-sia amalan kita. Kalau kita buat sesuatu amalan tiba-tiba ada sedikit sebanyak sifat takabur, riak, ujub dalam hati kita, duk tengah buat amalan, cepat-cepat istighfar, takut amalan kita menjadi sia-sia. Minta Allah Ta'ala makbulkan segala amalan kita. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa du'a'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kabulkan segala amalan kita. Sujud kita, rokok kita, semayang kita, puasa kita, doa kita,
kerja buat kita, segala amal ibadat kita, wa kulla a'malina ya rabbal alamin, semua amalan-amalan kita minta Allah Ta'ala kabulkan supaya amalan-amalan kita tidak menjadi sia-sia. Sebab itu Nabi SAW ajak kita minta doa wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya baca doa. Tuan-tuan yang ada tengok siaran langsung ni boleh baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang luas, yang melimpah ruah, dan amalan yang diterima. Ni doa yang Nabi ajak. Tadi doa yang pertama pun 3 benda kita nak kena minta. Doa yang kedua pun 3 benda yang kita nak minta. Saya ulang balik doa pertama tadi, kita baca lepas mayang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, mintalah, bagilah aku, tolonglah aku supaya aku ingat kepada Engkau. 1. Wa syukrika, tolong aku supaya syukur kepada Kamu. 2. Wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku supaya memperbaiki amal ibadatku. 3. Doa yang kedua pula, 3 benda juga kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, bagilah aku ilmu yang bermanfaat. 1. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah. 2. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, yang dimakbulkan. 3. Doa yang pertama pun 3 benda yang kita minta. Doa yang kedua pun 3 benda. Jangan malah nak doa ni macam kita sebut dulu ni. Jangan duk malah sebut. Jangan malah, jangan sesekali kita rasa jemu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak bagi ni lambat cepat saja. Allah Taala akan bagi. Tak bagi di dunia, di akhirat Allah Taala akan bagi lebih baik lagi daripada itu. Allah Ta'ala tahu segala hikmah yang ada dalam rahsia ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lebih mengenali hamba-hamba dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan segala makhluk dan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah lebih tahu apa yang dia nak bagi kepada hamba dia. Kawan ni, apa yang sepatutnya dia bagi. Dia minta lagu ni, aku nak bagi kat dia. Hak mana, aku lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu segala apa yang dia nak bagi. Sebab Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Dan Allah Ta'ala lah lebih tahu apa yang patut dia bagi kepada hamba-hamba dia. Jadi itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sedikit sebanyak manfaat daripada doa. 2 doa tu. Ni pagi-pagi ni doa yang kita nak kena baca. Yang paling kurang kita boleh baca doa tu. Yang Nabi ajak. Kita nak sambung sikit lagi dalam masa yang ada dalam 10 ke 15 minit. Saya akan ambil masa tak banyak. Saya nak perhabiskan sikit lagi. Berkenaan dengan hari tu tak dan nak habis baca kitab Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir ibn Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Saya nak sambung sikit lagi pada muka surat 85. Tapi tak apalah, tak ada kitab pun tak apalah, tuan-tuan dengar. Saya nak ambil 1-2 perenggan je, bukan banyak mana. Tak ada kitab pun tak apalah. Kalau kuliah live macam ni, kita pun tak tahu siapa ada kitab, siapa tak ada kitab. Tapi biasanya kalau kita mengaji dalam kuliah kita di masjid, di surau, kita akan sediakan kitab. Setiap orang kita akan sediakan kitab supaya dapat sama-sama mengaji betul-betul cara mengaji. Yang duduk dalam tengok live ni, kita pun tak tahu siapa ada kitab, tak ada kitab. Mereka duduk lagu mana, duduk terlentang ke, duduk lagu mana, kita pun tak tahu, duduk tengok live ni. Tapi tak apalah, kurang-kurangnya tengoklah juga, ada juga manfaat yang boleh kita ambil daripada siaran langsung yang kita buat ni. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ni dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Saya sambung sikit lagi berkenaan dengan qada puasa. Pada minggu lepas kita baca tentang qada dan fidyah. Keadaan yang lagu mana nak qada, keadaan lagu mana yang nak kena fidyah, kita baca pada minggu lepas. Saya ingat cukup dah. Poin yang ringkas, yang cukup padat pada minggu lepas, ada rakaman dia pada minggu lepas, kita pun sudah tahu. Pada pagi ni kita akan sambung sikit lagi. Dan wajib qada serta kafarah
atas laki-laki. Yang membinasakan puasa dengan jima', yang berdosa ia dengannya kerana puasa, kerana hadis Al-Bukhari, kerana puasa kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu. Qala wa ma ahlaka? Qala waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. Hadis ini berkenaan dengan bayak kafarah, qada dan bayak kafarah bagi orang yang berjima' di siang Ramadan. Berjima' fi nahari Ramadan, pada siang Ramadan. Apa hukum dia? Berjima' di siang Ramadan, hukum dia haram lah, berdosa. Batal puasa dan juga hukumnya haram, berdosa dan kafarah dia. Dan Nabi SAW menunjukkan jalan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu berjima' di siang bulan Ramadan. Artinya hadis ini, maksud dia, artinya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersembah ia, yakni berkata ia, telah binasa aku. Ahlak, dia kata apa? Halaktu ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa ya Rasulullah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membinasakan di kau? Bersembah dia. Kawan tu berkata, aku bersetubuh dengan isteriku. Aku berjima' ataupun bersetubuh dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadan. Dia pergi mengaku depan Nabi SAW. Bersabda ia, yakni bersabda Nabi SAW, adakah mendapat engkau akan barang yang memerdekakan engkau akan sahaya? Bersembah ia, tiada bersembah ia. Orang yang berjima' dengan isteri dia tadi, dia kata, aku tak ada lah nak memerdekakan hamba-hamba, tak ada. Nak memerdekakan seorang hamba, nak bayar kafarah, tak ada. Maka Nabi kata, adakah engkau kuasa bahawa puasa engkau 2 bulan berturut-turut? Maka bersembah ia, tiada bersembah ia. Maka dia kata, kawan orang tadi kata, aku ni tak mampu nak puasa 2 bulan turut-turut. Maka bersembah Nabi, sabda Nabi SAW, maka adakah engkau dapat barang yang memberi makan engkau akan 60 orang miskin? Kalau nak bebas hamba pun tak boleh, tak mampu. Ada tak? Mampu tak kamu puasa 2 bulan turut-turut? Tak mampu juga. Tak larat, kerja letih, kerja yang berat. Tak mampu nak puasa. Kalau puasa 2 bulan pakai tak kerja lah, tak mampu. Maka pilihan yang ketiga, mampukah kamu berikan makan sebanyak 60 orang miskin? Bersembah ia tadi, tiada. Dia kata tak ada juga. Nak bagi orang miskin makan 60 orang pun tak ada. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian duduk ia laki-laki, maka didatangkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bakul besar yang ada di dalamnya tamar 15 gantang. Maka bersabda ia, bersedekah oleh kamu dengan ini. Maka bersembah ia atas yang lebih berhajat daripada kami, wahai Rasulullah. Maka dia, Allah, tiada ada antara 2 bumi yang padanya batu-batu yang hitam bagi Madinah, ahli rumah yang lebih berhajat daripada kami. Maka tertawa-tawa Nabi SAW. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi pun tertawa-tawa hingga nyata beberapa giginya SAW. Kemudian berginda Nabi SAW bersabda, pergi oleh kamu, maka beri makan akan dia, akan anak bini engkau. Wallahu a'lam. Hadis ni cerita berkenaan dengan kafarah bagi orang yang berjima' dengan isterinya di siang bulan Ramadan. Hadis ni cerita tentang orang yang susah. Dia sampai tak ada apa nak bagi ni. Yang dia kena ikut turutan. Bila seseorang itu berjima' dengan isteri di siang Ramadan, maka dia hukum dia berdosa dan haram. Berdosa.
dan dia kena bayar kafarah. Yang pertama, sama ada dia kena bebaskan hamba. Dia kena ikut turutan. Dia tak boleh pilih terus. Dia tak boleh aku nak bayar orang miskin. Tak boleh. Dia kena ikut turutan dia. Mula-mula kita tengok dulu. Ada hamba tak? Hamba tak ada. Tak payah. Hamba tak ada. Tak ada hamba. Ambil pilihan yang kedua. Turutan yang kedua. Mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Nak bayar kafarah kita. Tak mampu. Sebab apa tak mampu? Kerja berat. Kerja letih. Kalau tak kerja, tak boleh nak makan. Tak boleh nak cari makan. Nak bagi makan anak bini, tak boleh. Kalau kerja, puasa pula letih. Tak boleh nak buat kerja. Maka tak mampu nak puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Bukan boleh duduk selang-selang. 2 bulan berturut-turut. Oh, yang tadi duduk sedap berjimat dengan isteri, bila suruh kafarah, malah. Tak mahu banyak kafarah. Kalau tak mampu 2 bulan berturut-turut, pilihan yang ketiga, bagi orang makan miskin. Orang miskin 60 orang. Ni hadis ni warid daripada Nabi SAW. Jelas daripada Nabi. Nabi kata, sitina miskinan. Yang ni dia kena bagi seorang satu cupak. 60 orang miskin. Dia kena cari 60 orang miskin. Sama ada kita pergi bagi sendiri ataupun kita serah dekat amil zakat atau baitul mal untuk menyelesaikan kafarah kita untuk 60 orang miskin. Kalau kita tak mampu cari, boleh bagi dekat 60 orang miskin. Kita kena bagi untuk 60 orang miskin. Kita tak boleh bagi seorang saja. 60 cupak tu kita bagi dekat seorang tak boleh. Dia sabit daripada hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW kata kena bagi untuk 60 orang. Sitina miskinan, 60 orang. Supaya manfaat dia dapat diperluaskan lagi. Dapat manfaat, dapat dirasai oleh ramai orang. Supaya tak dapat rasa seorang saja orang miskin. Sedangkan orang miskin yang lain ramai lagi, boleh bagi dekat 60 orang. Boleh bagi, luaskan lagi manfaat tu. Kalau seorang dapat 60 cupak, seorang-seorang dia saja kenyang. Orang miskin. Sedangkan ada lagi ramai orang miskin yang lain, boleh merasa seorang sikit. Nah, itu antara hikmah dia. Hikmah kafarah ni, antaranya ialah kita nak bagi orang miskin sama-sama dapat merasai nikmat dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Kalau kita tak mampu puasa 2 bulan dan tak ada hamba ni, buat yang kafarah yang ketiga ni bagi orang miskin. Siapa yang nak kena bayar kafarah? Orang lelaki. Yang ni khilaf ulama, memang khilaf. Tadi dalam kitab kita ni, sebab kitab kita dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, wajib qada serta kafarah atas laki-laki. Yang kena bayar kafarah laki-laki. Qada puasa perempuan dan laki-laki. Hari mana yang dia berjimat, hari tu dia berjimat waktu siang. Perempuan kena qada sahaja. Laki kena qada dan bayar kafarah. Ini saya baca daripada kitab Fiqhus Sunnah. Di samping saya duk baca kitab Anak Kunci Syurga ni yang berasaskan kepada mazhab Syafi'i, saya juga akan membaca kitab Fiqhus Sunnah. Dia kata, kemudian menurut pendapat jumhur, wanita dan laki-laki sama-sama berkewajipan membayar kafarah selama keduanya sengaja untuk melakukan jima' itu dengan kemauan mereka sendiri, bukan terpaksa di siang Ramadan. Tu maksud dia. Jumhur ulama kata sama ada seseorang itu suka sama suka, maka wajib bayar kafarah. Wajib bayar kafarah laki dan perempuan. Mereka suka sama suka. Kalau laki yang minta, perempuan tak mau, maka laki saja kena bayar kafarah dan juga qada. Perempuan tu qada saja. Kalau suka sama suka, jumhur kata, majoriti ulama kata, laki dan perempuan ni suka sama suka nak berjimat di siang Ramadan. Dua-dua kena qada dan bayar kafarah. Dua-dua sekali. Sebaliknya mazhab Syafi'i, apa yang disebut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sama sekali tidak wajib kafarah bagi wanita, baik terjadinya dengan kemahuan sendiri maupun dalam keadaan terpaksa. Ia hanya wajib membayar qada sahaja. Berkata Al-Imam Nawawi, yang lebih kuat
menurut kesimpulannya ialah hanya diwajibkan membayar satu kafarah sahaja, iaitu khusus atas pihak diri suami. Yang ini menurut mazhab Syafi'i. Dan juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang lebih kuat bahawasanya orang laki sahaja, si suami sahaja yang wajib membayar kafarah, sama ada dilakukan secara tidak rela, perempuan tu tak rela pun, ataupun perempuan tu sama-sama sama-sama tak tahan nak berjimak di siang Ramadan, maka dua-dua pun tak perempuan tak payah bayar kafarah, laki sahaja bayar kafarah. Sama ada jimak itu berlaku sama suka ataupun berlaku secara paksa, perempuan itu dipaksa. Biasanya lakilah yang akan ajak perempuan untuk berjimak di bulan Ramadan, maka laki sahaja yang wajib membayar kafarah dan mengqada puasa hari yang dia batalkan puasa itu. Begitu juga perempuan hanya wajib qada puasa sahaja. Itu pendapat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu yang lebih kuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah berkenaan dengan membayar kafarah dan juga qada bagi orang yang membatalkan puasanya kerana berjimak. Sebab itu kita bacakan bab ni dulu sebelum kita baca lagi hukum hakam puasa yang lain, kerana kita tinggal tak berapa hari dah. Lah ni pun 7-8 Syakban dah, 7 Syakban 8 Syakban dah hari ni. Sebab itu bagi yang ada meninggalkan puasa pada tahun lepas, hendaklah diselesaikan juga pada tahun ini secepat mungkin sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak sebenarnya berkenaan dengan hikmah-hikmah puasa ni. Di samping kita nak belajar hukum hakam, pagi ini tak sempat. Banyak benda yang saya nak bercakap pagi ini. Saya bukan sekadar kita bila sebut berkenaan dengan syariat Islam ni, kita tidak sekadar membicarakan berkenaan dengan hukum hakam. Hukum hakam fiqh ni kita cerita halal, haram, wajib, makruh, sunat, harus. Yang tu kita membicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan fiqh. Apa yang menjadi halang, apa yang menjadi sabab. Sabab, mani', syarat. Apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi sabab, apa yang menjadi penghalang. Apa yang menjadi batal, apa yang sah, apa yang batal. Yang tu kita menceritakan berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Di dalam hukum hakam fiqh ni kita bukan sekadar menceritakan berkaitan dengan hukum hakam sahaja. Kebanyakan mungkin orang ramai dah tahu berkaitan dengan hukum hakam. Kita di samping itu kita hendaklah membicarakan juga berkenaan dengan hikmah-hikmah. Contohnya apakah hikmah disyariatkan membayar fidyah, mengqada puasa, membayar kafarah daripada awal pensyariatan puasa dan segala hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Contohnya bukan sekadar kita membicarakan dengan hukum hakam, bukan sekadar membicarakan dengan hukum, bahkan kita kena membicarakan, kena melihat berkaitan dengan hikmah, hukum dan hikmah. Kalau saya nak selitkan sikit sebanyak berkaitan dengan hikmah pagi ini, tak dan masa tu tak dan. Kalau ada masa ke depan ni saya akan selit sikit berkaitan dengan hikmah. Sebab kita bila bersebut dengan hukum hakam fiqh, kita tidak sekadar membicarakan berkaitan dengan hikmah, hukum, bahkan kita membicarakan tentang hikmah. Sebab itu saya bawa satu kitab yang cukup cantik yang dikarang oleh Syekh Ali ibn Ahmad ibn Jarjawi. Syekh Ali ibn Ahmad ibn Jarjawi, ulama yang masyhur di Mesir, yang dia mengarang satu kitab, Kitab Hikmatul Tashri' wa Falsafatuhu Fih. Kitab Hikmatul Tashri' wa Falsafatuhu Fih. Kitab berkenaan dengan hikmah-hikmah disyariatkan sesuatu hukum hakam. Hukum hakam yang dalam agama ni banyak. Contohnya pagi ni kita bicarakan berkaitan puasa. Bukan sekadar kita membicarakan dengan hukum hakam puasa. Pagi ni kita cerita tentang hukum hakam berkaitan dengan qada puasa dan kafarah. Kita tak mau membicarakan sekadar itu sahaja. Kita nak menceritakan tentang
hikmah-hikmah yang berkaitan dengan apa yang ada di sebalik dengan pensyariatan kafarah dan qada puasa tu. Sepatutnya itu yang kita kena cerita. Di samping kita cerita hukum hakam, dan kita kena bersama, selitkan bersama dengan hikmah-hikmah. Sepatutnya pagi ini saya nak sebut berkaitan dengan hikmah juga. Tapi masa yang tak dan kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan berkati kita semua. Apa yang kita sampaikan pada pagi ini, sama-sama kita dapat manfaat. Sekali lagi kita kempen, ni minta kempen, duduk di rumah, duduklah di rumah masing-masing. Kalau tak ada apa-apa kerja sangat, duduklah di rumah, melainkan ada hajat-hajat keperluan yang tertentu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati berkati kita semua. Sikit lagi, lupa saya tanya. Semalam ada orang, petang kemarin ada orang telefon saya, sikit lagi tuan-tuan, minta maaf. Kemarin ada orang telefon saya, dia nak bayar fidyah. Fidyah ni ramai orang duduk tengah ni. Dia nak bayar fidyah, anak dia nak bayar fidyah, anak dia duduk di Australia. Dia kata tak ada tempat, dia kata Australia tengok macam orang kaya semua dia. Dia tanya nak bayar fidyah ni di mana? Boleh tak kalau dia nak bayar di Malaysia, rumah dia di Kuala Nerang, rumah dia di Kuala Nerang. Anak dia duduk di Australia, anak bini semua cucu duduk di Australia. Dia kata ada bagi fidyah 15 hari lagi tak bayar. Macam mana dia nak bayar? Di sana dia tengok orang kaya ramai dah. Boleh bayar di negara lain pun boleh. Hukum dia. Hukum ni luas. Tapi sepatutnya kita cari orang yang afdal, yang lebih aula, kita bayar di tempat yang kita duduk tu. Hukum dia sama dengan zakat. Zakat fitrah dan zakat selain daripada fitrah. Kita boleh bayar yang lebih aula, yang lebih afdal, bayar di tempat kita duduk, yang tempat kita bekerja dan tempat harta kita duduk di situ. Di mana harta kita berada, di situ kita bayar. Sama ada zakat ataupun bayar kafarah nazar ataupun kafarah puasa ataupun fidyah, bayar di tempat yang kita bekerja, bayar di tempat yang harta kita duduk di situ. Kalau zakat fitrah ni boleh afdal kita bayar di tempat yang kita raya. Di mana kita raya, kita kerja tempat lain tapi kita raya di situ, raya di kampung kita, sebab kita disunahkan bayar pada malam raya ataupun pagi raya, kita bayar di tempat kita raya lah. Adapun fidyah, kafarah, zakat dan sebagainya ni, bayar kafarah nazar dan sebagainya dalam masalah yang berkaitan ni, zakat ataupun kafarah dan juga fidyah boleh dibayar di negara lain. Harus dibayar negara lain jika ada keperluan dan maslahah yang amat mendesak. Asyaddul hajah, hajat yang bersangatan, syiddatul hajah. Ada syiddatul hajah ataupun ada masalah yang tertentu yang memerlukan kepada, seperti aktsarul masakin, orang miskin lebih ramai di satu tempat itu. Di tempat kita tak ada orang miskin. Di negeri kita ataupun negara kita orang miskin tak ada. Kita boleh bagi ke tempat yang lain, di mana tempat yang lebih berhajat, yang orang susah yang lebih ramai, dan juga orang yang lebih memerlukan keperluan yang lebih ada maslahat yang lebih besar, boleh kita bayar di tempat yang lain. Walaupun kita duduk di tempat kita tak bayar fidyah, kita tak bayar zakat di tempat kita. Sebab tempat kita mungkin dah ramai orang kaya, kita boleh bayar tempat lain. Begitu juga kita boleh bagi dekat adik-beradik kita yang susah. Adik kita kata, abang kita ke, pak menakan kita, mak menakan kita ke, yang susah, yang miskin, kita boleh bagi fidyah, kita boleh bayar kafarah kepada mereka semua. Kita tengok keperluan. Sebab hukum yang luas berkaitan dengan golongan mana, tempat mana. Bolehkah kita bayar keluar daripada negeri kita? Ni zakat fitrah, zakat pendapatan, kafarah puasa, kafarah nazar dan juga fidyah ni, boleh tak kita bagi kepada orang yang bukan berada dalam negara kita dan negeri kita? Boleh jika ada hajat keperluan yang lebih besar dan orang susah yang lebih ramai daripada tempat kita, dan juga ada maslahat yang lebih besar. Tetapi yang asalnya, yang lebih baiknya, yang lebih afdalnya, kita bayar di tempat kita, bagi dekat orang miskin yang berada berdekatan dengan kita, supaya orang miskin yang duduk dekat dengan kita ni tak susah, jiran kita tak susah, orang yang duduk dekat kita, adik-beradik kita, mak pak menakan kita, abang kita, kak kita yang susah, kita boleh bantu mereka dulu dengan kita bayar kafarah ataupun fidyah kalau melibatkan hukum hakam itu. Sebab ada soalan kemarin tanya, sebab tempat dia tak ada orang susah, macam mana nak bayar? Boleh tak bayar di Malaysia? Dia duduk di Australia, anak dia duduk di Australia, anak dia ada fidyah, ada tinggal, ada baki-baki fidyah yang nak kena bayar. Dia nak bayar di Kuala Nerang, di Kedah, boleh. Hukum ini luas.
fatwa ulama-ulama telah memfatwakan hal yang demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tersalah silap berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati kita semua. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.